غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama-sama menunaikan solat maghrib, fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya duduk dalam taman daripada taman-taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pembicaraan kita daripada kitab tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, yang mana kita telah berhenti dalam pembicaraan yang lalu daripada ayat yang telah berhenti pada ayat yang ke-11 surah Yasin. InsyaAllah pada malam ni sambung ayat yang ke-12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelasnya. Sesungguhnya Allah SWT akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, iaitu dibangkitkan mereka dari segala amal perbuatan. Amal perbuatan manusia itu telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikatnya, sama ada amal kebaikan ataupun amal kejahatan, amal soleh atau amal yang taleh, amal yang jahat, semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada iman kita, kepercayaan kita adalah percaya tentang hari kebangkitan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Perkara ini apabila Nabi Muhammad SAW dakwahkan, sampaikan kepada musyrikin Quraisy, mereka kata ini benda yang tidak masuk akal. Mana mungkin orang yang dah mati boleh hidup semula? Kalau mati, matilah. Hujah yang mereka gunakan apabila Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada mereka bahawa manusia ini tidak terhenti kehidupannya setakat kematian. Bahkan kematian itu merupakan sebahagian daripada perjalanan hidup yang panjang. Allah SWT tegaskan, sesungguhnya yang hidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu. Inna nahnu nuhyil mauta. Aku yang menghidupkan benda yang mati. Macam saya pernah sebut sebelum ini,
Allah SWT memberikan suatu bandingan kepada manusia supaya manusia berfikir. Kita ni dulu diciptakan oleh Allah SWT daripada tidak ada apa-apa, kosong. Sebelum ni kita tidak ada. Kemudian Allah SWT menciptakan kita jadi ada. Sampailah hayat sekarang, setakat hayat ada, kita masih lagi bernafas, kita masih lagi hidup. Yang mana lebih mudah bagi Allah Ta'ala? Nak mengadakan benda yang tidak ada, ataupun hidupkan balik benda yang pernah ada sebelum. Fikir logik macam tu. Nak buat benda yang tidak ada, sudah tentu lebih susah lagi bagi Allah SWT untuk menghidupkan daripada benda yang pernah ada sebelum. Jadi hakikatnya, bila mana Allah SWT kata, aku yang akan menghidupkan orang yang telah mati, suatu hari nanti kita semua ni akan mati, berpisah jasad daripada nyawa. Kemudian Allah SWT akan mengembalikan roh kita semula untuk menjalani kehidupan yang akan datang, kehidupan yang suatu hari nanti kita pun tak tahu apakah nasib kita. Namun Allah SWT memberikan bekalan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita melalui ayat-ayat Allah SWT, melalui hadis Nabi SAW. Buatlah bekalan ini supaya nanti apabila kamu mati, bekalan inilah yang akan membantu kita semua, insya-Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan Allah SWT menghadirkan kepada setiap daripada kita dua malaikat, raqib dan atid, yang akan mencatatkan amalan manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia sewaktu dia seorang-seorang dengan amalan dia sewaktu dia bersama-sama dengan orang ramai sama. Kerana dia yakin bahawa apa yang dia buat itu ada malaikat yang mencatat apa yang dia lakukan. Jadi benda ni perkara yang bukan mudah, perkara yang sangat sukar untuk semua orang merasainya, perkara yang sukar untuk semua orang mempercayainya sepanjang masa. Lebih lagi kita manusia, kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Tapi apabila kita ingat balik selepas kita lupa, kita minta ampun dengan Allah SWT. Ya Allah, ampunkanlah aku, tadi aku lupa, aku buat maksiat kepada-Mu, wahai Allah. Mungkin malaikat dah catat akan apa yang maksiat yang telah aku lakukan, ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi kita orang yang beriman sentiasa bertaubat, sentiasa patah balik akan apa yang kita buat, kerana kita yakin apa yang kita buat ini akan dituliskan. Wa naktubu ma qaddam. Apa yang dibuat ini akan ditulis. Malaikat kiri dan kanan akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Kita tak pernah akan ada seorang diri, seorang-seorang tak ada, tak pernah. Sentiasa ada malaikat bersama-sama. Tulis amalan kita, kebaikan. Setiap kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun akan dinilai oleh Allah SWT. Sedekah kita walaupun singgit, walaupun sekupang, ada nilai di sisi Allah SWT. Allah SWT akan catat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Wa atharahu ini pula termasuklah juga bekas-bekas kaki kita apabila kita pergi ke masjid. Kita jalan kaki ke masjid, akan ada tapak-tapak kaki kita, tempat yang kita lalu. Ia tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan, tanpa timbul sedikit pun kerumitan di sisinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, fa'arada Banu Salamah ayyantiqilu qarbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
faqala lahum annahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qarbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani salamata diyarukum taktubu atharakum diyarukum tuktabu atharakum. Wa hakadha rawahu Muslim. Maksudnya Bani Salamah hendak berpindah dekat dengan masjid. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku mendapat tahu bahawa kamu hendak berpindah dekat dengan masjid. Jawab mereka, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hendak berbuat demikian. Sabda baginda, Bani Salamah, dari rumah kamu tertulis langkah-langkah kamu. Riwayat Muslim. Ekoran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lalu Bani Salamah membatalkan hasrat mereka untuk berpindah. Ini kerana mereka menginginkan kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni memberi tafsiran kepada ayat ini. Ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum, bekas-bekas, antaranya maksudnya adalah bekas-bekas kaki apabila kita pergi ke masjid. Apa sahaja perbuatan yang kita tinggalkan, kesan-kesan perbuatan kita tinggalkan, athar. Sampai ada sahabat, ada satu kelompok di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk jauh daripada masjid. Susah nak main masjid, jauh. Dan berhasrat untuk pindah dekat dengan masjid Nabi. Begitu kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada solat berjemaah. Bersungguh pindah dekat dengan masjid, sanggup nak pindah. Kan? Kita kebanyakan manusia rumah dekat dengan masjid, tapi kan, azan kau dengar sampai bergegak grey cermin rumah pun ada yang tak main masjid. Sahabat Nabi bersungguh apabila melakukan sesuatu amalan. Ini kita boleh contohi, kan, orang yang hatinya dekat dengan masjid, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, Allah SWT janji kepada kita akan mendapat naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa billah. Pada mahsyar nanti semua orang panas, kepanasan dengan terik matahari, tetapi ada terdapat golongan yang hatinya sentiasa bergantung kat masjid, sentiasa menyangkutkan hati di masjid, selalu ingat api masjid. Orang ini Allah SWT akan naungi kita dengan aras yang akan membuatkan kita rasa selesa berada di pada mahsyar, selamat daripada panasan kedahsyatan pada mahsyar. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang yang selalu datang ke masjid. Dan begitulah sahabat Banu Salamah ni, mereka nak duduk dekat dengan masjid supaya mudah nak pergi masjid. Nabi SAW kata, setiap langkah tapak kaki kamu itu mendapat pahala di sisi Allah. Lagi jauh lagi banyak pahala. Sahabat faham betul lah. Lagi jauh lagi bagus. Maka mereka tidak jadi pindah. Dan sudah tentulah mereka akan sentiasa sentiasa ambil berat tentang waktu solat. Duduk jauh kena main awal.
Begitu bersungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam beramal. Kita ni pun akhir zaman tu macam itulah. Belajar daripada sahabat macam mana kesungguhan para sahabat mereka melakukan amal zaman Nabi Muhammad SAW menjadi contoh dan tauladan kepada kita. Atharah, segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Apa yang kita buat di dunia ini kadang-kala ada kesan meninggalkan kesan kepada orang lain. Dikira oleh Allah. Kita ada anak atau kawan, seseorang yang kita pernah nasihati dia. Kita ajar anak kita solat 5 waktu dan dia solat. Hasil daripada ajaran kita, hasil daripada apa yang kita buat. Setelah kita mati, perkara ini memberi kesan kepada diri kita, menjadi satu peninggalan kepada kita. Kita akan terus mendapat pahala. Begitulah juga kalau kejahatan, seseorang yang melakukan kejahatan, orang yang ada kuasa politik contohnya, dia melakukan sesuatu kejahatan yang memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Maka kesan dia itu akan membawa kepada kesan jadi akhirat, akan memberikan, kalau dosa bagi dosa turun. Jadi ini kita kena hati-hati kehidupan kita di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, ini tidak bermaksud meminta supaya semua muslimin tinggal berjauhan dengan masjid. Ini adalah satu takdir yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahu menggembirakan hati orang yang beriman yang tinggal berjauhan dengan masjid, agar mereka tidak menduka cita dan merasa rugi. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bekas-bekas tapak kaki mereka, iaitu perjalanan mereka, sama ada bermotosikal, berbasikal, berkereta dan sebagainya, adalah termasuk ke dalam pengertian bekas-bekas tapak kaki yang tetap dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah pula kita faham bila kita duduk jauh masjid, kat jalan kaki lama, nak pahala lebih. Boleh juga, boleh pahala. Naik motor pun boleh pahala, naik basikal pun boleh pahala, naik kereta pun boleh pahala. Karena yang pentingnya kita datang ke masjid. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiap-tiap sesuatu itu kami kira, kami hitung di dalam ibu kitab yang nyata. Bukan sahaja di dalam surat Al-Amal yang dicatat oleh 2 malaikat Raqib dan Atid, tapi turut dicatat di dalam buku besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Kerana setiap apa yang kita buat, ada buku yang merekod akan apa yang kita buat. Macam kita rekod main masjid, ada catatan nama. Malaikat buat lama dah kerja ni. Malaikat buat lama dah. Kita ni baru buat PKP. Di kedai tulis nama, di market tulis nama, di masjid tulis nama. Malaikat tulis nama lama dah. Siapa yang masuk masjid? Pak Ali, Pak Cik Ahmad, Pak Cik Zul, semua amal masjid, malaikat tulis nama, buat catatan amalan. Kita ni baru tulis nama. Jadi ke akhirat nanti Allah SWT akan buka balik, bentangkan balik buku tersebut, supaya kita tahu apa yang telah dilakukan untuk dihisap amalan kita. Minta lindunglah daripada Allah SWT, daripada kita
aibkan dekat akhirat nanti. Dan kat dunia kita masing-masing buat hal masing-masing. Kita boleh sembunyi, buat maksiat seorang-seorang, kita boleh sembunyi. Orang lain tak tahu, orang lain tak nampak. Bini kita tak nampak, suami kita tak nampak, anak-anak kita tak nampak. Ya Allah Subhanahu wa taala nampak. Allah Subhanahu wa taala catat apa yang kita buat. Kita minta ampunlah kepada Allah SWT atas kesalahan yang kita buat. Mungkin waktu kita lupa, kita lalai, kita leka, kita ralik dan sebagainya. Kita minta ampun kepada Allah SWT dan minta Allah SWT tutup aib kita di akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah-hujahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dinyatakan kepada orang-orang kafir berkenaan dengan hujah-hujah yang ada di dalam Al-Quran sebagai satu mukjizat, maka Allah Subhanahu wa taala menempelak dengan menyatakan bahawa orang musyrikin Mekah seperti orang-orang yang dibelenggu leher-leher mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran walaupun setelah diberi peringatan, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta amaran bahawa adanya kematian yang pasti berlaku. Seterusnya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini antara isi kandungan Al-Quran kan. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengajak manusia mentauhidkan Allah Taala. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, sewaktu itu masyarakat Mekah mempunyai fahaman Tuhan tu banyak, dan mereka pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi di sana ada elemen-elemen ketuhanan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Quraisy mereka percaya dengan Allah. Anak pun nama Abdullah, anak-anak mereka ada nama Abdullah. Mereka bersumpah pun dengan nama Allah, wallahi wallahi. Mereka musyrikin Quraisy. Mereka percaya kepada Allah, tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah SWT. Ada sembahan-sembahan lain. Kalau nak anak, tak ada anak lama, nak anak, sembah ni bahala ni. Minta tolong dengan bahala. Minta tolong dengan bahala ni, nak nego, minta tolong dengan bahala. Sampai ada 300 lebih berhala berada di sekeliling Kaabah ketika itu. Dan Nabi SAW menyaksikan selama 40 tahun akan kemusyrikan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Sosial dia rosak teruk. Penzinaan berlaku di mana-mana. Minum arak, merompak menindas, penghambaan kepada manusia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Kemudian percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Macam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-12 dari surah Yasin, bahawa manusia ini akan dibangkitkan. Sampaikan kepada musyrik Quraisy. Dan mereka memperolok-olokkan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempermain-mainkan, mempersendakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya macam mana Tuhan ada boleh satu saja. Takkanlah Tuhan ada satu saja. Takkanlah kita dimati akan hidup balik. Dan hujah-hujah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
suatu kisah yang menjadi pengajaran kepada umat Islam. Kisah-kisah ini menarik hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan mereka dan memberi amaran kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan bersedia untuk diperalatkan bagi melakukan kezaliman. Ayat-ayat dalam surah ini juga diturut menceritakan apakah nasib orang-orang yang beriman dan apakah nasib orang-orang yang menentang ajaran Islam pada akhirnya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sengaja saya ambil tafsir surah Yasin ni untuk kita bincangkan dalam kuliah maghrib ni, kuliah bulanan kita. Kerana kita ni masyarakat Melayu dengan Yasin ni memang rapat. Setiap minggu baca Yasin. Masjid ni baca Yasin kan setiap minggu kan. Anak-anak SPM baca Yasin, naik rumah baru baca Yasin, boleh anak baca Yasin, nak hajak apa-apa kita baca Yasin. Kita memang rapat dengan surah Yasin. Kalau boleh, kita bukan hanya sekadar membaca, beramal dengan bacaan. Boleh dengan lebih jauh, kita mentadabbur ayat-ayat yang kita baca, selalu baca. Berpuluh tahun dah kita dah baca surah Yasin. Dan kita cuba fahami sebab apa masyarakat Melayu suka baca surah Yasin. Padahal ada 114 surah dalam Al-Quran. Tentulah ada hikmah dia, ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Yasin dalam bahagian yang pertama tadi sehingga ayat yang ke-12.